Assalamualaikum semua anak murid Ustazah tahun 3 dedikasi. Hari ini bertemu lagi kita dalam pelajaran pendidikan Islam. Hari ini kita nak sambung lagi pelajaran bidang adab. Tajuk apa? Ilmu dituntut, adab dipelihara. Ilmu dituntut, adab dipelihara. Unit 2. Unit pertama itu kita belajar adab tidur. Unit yang kedua kita nak belajar tentang ilmu. Ilmu ni apa? Ilmu ni apa yang kita belajar? Ilmu ni kita nak tengok. Hari ni kita nak belajar tentang ilmu. Jom kita tengok. Okey, ni dalil nakli. Kalau dalil nakli tu ambil daripada mana? Ambil daripada Al-Quran ataupun hadis. Okey, hari ni kita nak tengok dalil daripada hadis. Okey, dengar saya baca ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi seorang muslim. Dia kata apa? Menuntut ilmu ialah fardu. Fardu ni maknanya apa? Wajib bagi seorang muslim. Okey, jom kita tengok. Pengertian ilmu. Ilmu ni ada dua, terbahagi kepada dua. Satu ilmu fardu ain, satu ilmu fardu kifayah. Okey, sekarang kita nak tengok pengertian ilmu fardu ain. Okey, apa dia? Ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Kita ni orang Islam ke, orang Cina ke, orang India? Kalau orang Islam, ilmu tu wajib. Wajib ni, perkataan wajib ni maknanya mesti. Mesti belajar. Mesti kita kena tahu. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu, kita berdosa. Contohnya apa? Solat fardu. Kita mesti belajar macam mana kita nak solat, daripada dia punya niat, macam mana nak angkat takbir, kita kena baca apa, macam mana nak rukuk. Kita wajib belajar. Kalau kita tak belajar, jadi berdosa. Okey. Kita dah belajar ke belum? Kita dah belajar kan kat dalam kelas macam mana cara bacaan, apa yang wajib dibaca, apa yang sunat dibaca kan. Kita dah belajar kan. Jadi dah terlepas kewajipan tu. Kita tak boleh malas, mesti belajar, wajib. Okey. Kepentingan ilmu fardu ain. Apa kepentingan? Kenapa kita kena belajar? Sebab apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Kita dapatlah laksanakan kalau kita semayang, belajar solat macam mana, maknanya kita dapat melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah suruh baca apa, semua kita tahu. Maknanya kita kena belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu kan. Kemudian membentuk peribadi yang sempurna. Kalau kita belajar, insya-Allah kita akan jadi orang yang baik, peribadi kita akan sempurna. Kemudian menegakkan syiar Islam. Kalau kita belajar apa yang Allah suruh, maknanya Islam akan tertegak. Semua orang akan baik-baik je kat atas muka bumi ni. Kemudian hidup bahagia dan sejahtera. Kalau semua orang mengamalkan Islam, insya-Allah hidup akan bahagia dan sejahtera. Okey, seterusnya. Pengertian ilmu fardu kifayah. Okey, ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Ini wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Sebahagian je. Tadi semua. Yang ini sebahagian. Contohnya apa? Solat jenazah. Solat jenazah. Kamu tak tahu kan solat jenazah macam mana kan? Sebab apa tak tahu? Sebab kita tak belajar. Maknanya kalau ada orang lain yang belajar, kita tak wajib belajar. Bukanlah tak wajib, tapi kalau semua orang tak tahu, kalau kita pun tak tahu, maknanya berdosa. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya. Kepentingan ilmu fardu kifayah. Sebab apa kita kena belajar juga ilmu fardu kifayah ni? Mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Maknanya kita dapatlah mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Maknanya contohnya ilmu fardu kifayah selain daripada solat jenazah, belajar tentang kedoktoran, belajar jadi cikgu, belajar jadi ahli saintis, belajar jadi peniaga. Jadi kalau tak ada orang yang belajar tu,
Susahlah, doktor tak ada cikgu. Tapi dekat dalam masyarakat kita ni ada jadi doktor, ada jadi cikgu, ada jadi nurse. Jadi masyarakat kita bekerjasama. Kemudian melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Sebabnya banyak orang yang belajar macam-macam bidang, jadi banyak tenaga pakar. Kemudian meningkatkan ekonomi negara. Bila semua orang ada pakar masing-masing, negara kita akan ekonomi kita terjaminlah. InsyaAllah lah negara kita jadi negara yang maju. Kemudian umat Islam bertambah maju. InsyaAllah. Okey. Adab menuntut ilmu. Macam mana cara kita nak menuntut ilmu? Boleh ke kita nak belajar sambil lewa? Tak nak belajar? Tak boleh. Ini ialah adab. Macam mana cara? Mesti sopan santun. Tak boleh cakap kasar-kasar. Kemudian hormati guru. Ini wajib, mesti hormat guru. Kemudian bersungguh dalam menuntut ilmu. Kita mesti bersungguh-sungguh. Walaupun PDBR, walaupun belajar di rumah, kita bersungguh-sungguh. Kemudian ikhlas. Ikhlas kerana siapa? Kerana Allah. Kemudian sentiasa berdoa supaya Allah mudahkan kita belajar dan Allah bagi kita ingat apa yang kita belajar. Kemudian kita sabar walaupun belajar di rumah, kita tetap bersabar. Kalau sabar ni, besar pahala orang yang bersabar. Kemudian menjaga masa. Menjaga masa lah. Kalau PDPR tu pukul 8, kamu bangun awal, janganlah bangun pukul 12. Walaupun kamu belajar di rumah, kamu ikut je masa yang ada. Tak bolehlah macam belajar kat rumah suka-suka hati. Kalau kita kena ikut masa. Pukul 8 start kelas, pukul 7 tu dah bangun solat subuh. Solat subuh pukul 6 lah, jangan pukul 7. Kemudian mandi, siap-siap pakai elok-elok, kemudian belajar apa yang cikgu bagi tahu dalam WhatsApp, kamu ikut. Okey. Kepentingan adab menuntut ilmu. Bila kita buat apa yang tadi tu, sopan santun, hormat guru, ikut masa, apa yang kita akan dapat? Kita akan mudah memahami isi pelajaran. Apa yang cikgu ajar, kamu faham, senang faham. Kemudian ilmu bertambah berkat. Berkat ni apa? Kita akan ingat lama. Itu yang kita nak. Kita belajar hari ni, tanya besok ingat, tanya minggu depan ingat, tanya tahun depan pun ingat. Itu adalah tanda ilmu tu berkat. Kemudian bermotivasi untuk belajar. Kamu akan suka untuk belajar. Kemudian disayangi guru dan rakan. Guru akan sayang kamu kalau kamu rajin. Rakan-rakan kamu pun akan suka kalau kamu rajin. Yang ini kita nak diangkat darjat di sisi Allah. Allah akan angkat darjat orang yang berilmu ni. Orang yang berilmu biasanya Allah akan angkat darjat dia. Kemudian bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Okey. Saya rasa itu saja yang kita akan sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.